Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pada hari ini, kumpulan kami yang terdiri daripada saya, Siti Khadijah binti Sukur sebagai moderator, Nurhayani Anisa sebagai panel pertama, Aisyah Najiha sebagai panel kedua, kami dari kelas Bahasa Melayu 1 PPISMP tahun 1 semester 1 akan membincangkan tajuk analisis penanda wacana dalam artikel Hidup Mahasiswa Harus Berani karya Siti Zainun Ismail. Bagi memulakan sesi kita pada hari ini, saya menjemput Aisyah Najiha sebagai panel kedua untuk menerangkan penanda wacana dengan lebih terperinci. Terima kasih kepada Cik Moderator. Baiklah, saya akan memulakan dengan memberikan tarifan wacana. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat, wacana bermaksud keseluruhan tutur yang merupakan suatu kesatuan, ucapan, pertuturan dan percakapan. Manakala menurut Kamus Pelajar edisi kedua, wacana bermaksud sekumpulan ayat yang memperlihatkan satu kesatuan buah fikiran, fakta atau cerita. Setelah saya membuat kajian pada beberapa buah buku serta beberapa laman sesawang melalui sumber ilmiah, sebenarnya terdapat ramai tokoh yang telah mentafsirkan maksud wacana ini. Antaranya ialah Nik Safiah Karim 2008 yang menyatakan bahawa wacana ialah unit bahasa yang melebihi batas ayat, iaitu yang boleh berupa satu ayat, sebuah petikan, bab, buku, majalah dan lain-lain. Selain itu, Asma Haji Omar 1982 yang merupakan pakar Nahu Bahasa Melayu dan tokoh terkenal dalam bidang perancangan bahasa turut menegaskan bahawa wacana ialah unit bahasa yang melebihi batas ayat yang di dalamnya memperlihatkan hubungan-hubungan dan perkembangan fikiran yang berurutan seperti ayat, bab, buku, novel, cerpen dan sebagainya. Seterusnya, Harimurti Kridalaksana 1982, menurut beliau pula, penanda wacana didefinisikan sebagai rangkai kata yang berfungsi menghubungkan sesuatu idea, hujah dan pandangan seseorang semasa menulis atau berucap. Penanda wacana adalah frasa yang dijadikan sebagai perangkai ayat untuk menentukan perkaitan atau kesinambungan antara satu idea dengan satu idea yang lain dalam sesuatu ayat atau perenggan. Penanda wacana sangat penting bagi mewujudkan kualiti sesebuah bacaan. Kepentingan ini sering dikaitkan dengan fungsi penanda wacana. Menurut Harimurti Kridalaksana juga, penanda wacana sering digunakan untuk memantapkan wacana dan mewujudkan pertalian isi atau maklumat pada perenggan pertama dengan perenggan seterusnya. Namun begitu, penggunaan penanda wacana yang kurang tepat akan menyebabkan keseluruh wacana tidak mempunyai kesatuan dan pautan cerita akan menjadi tidak lengkap secara tidak langsung. Pembaca atau pendengar akan gagal memahami maklumat dan penerangan yang hendak disampaikan oleh penulis atau penutur. Dalam arti kata lain, penanda wacana amat penting untuk menyempurnakan tautan isi-isi atau maklumat dalam sesebuah esei atau pengucapan. Saya akan teruskan dengan jenis penanda wacana. Menurut Nik Safiah Karim dan rakan-rakan 2008, dalam bahasa Melayu terdapat sekurang-kurangnya 5 jenis penanda wacana, iaitu penanda penghubung, penanda rujukan, penanda penggantian, penanda leksikal dan penanda elipsis atau pengguguran. Penanda penghubung dapat dikategorikan kepada 4 jenis, iaitu penghubung tambahan, penghubung tentangan, penghubung musabab dan penghubung tempoh. Penanda rujukan ialah kata ganti nama yang digunakan bagi merujuk perkataan dan frasa lain. Penanda penggantian ialah perkataan atau frasa yang menggantikan perkataan atau frasa lain dalam wacana yang sama dan terdiri daripada frasa nama, frasa kerja atau klausa. Penanda leksikal pula melibatkan kohesi atau pertautan antara perkataan atau frasa melalui pengulangan kata. Penanda elipsis atau pengguguran ialah pengguguran perkataan atau frasa yang telah dinyatakan dalam ayat sebelumnya. Itu sahaja huraian saya bagi bahagian pengenalan yang meliputi definisi dan fungsi penanda wacana. Saya serahkan semula kepada Cik Moderator.
Terima kasih kepada panel pertama kita. Seterusnya, saya akan menjelaskan sebahagian daripada penanda wacana yang terdapat dalam artikel Hidup Mahasiswa Harus Berani. Sebenarnya, penulis telah menggunakan pelbagai jenis penanda wacana dalam artikel Hidup Mahasiswa Harus Berani karya Siti Zainon Ismail, iaitu karyawan negara, bagi mengembangkan idea-idea yang terlahir di fikiran penulis serta secara tidak langsung dapat membentuk kesinambungan ayat dalam artikel tersebut. Kronologi pertama yang dizahirkan oleh penulis adalah kronologi musabab. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, maksud kronologi musabab ialah sebab yang menjadi asas terjadinya sesuatu perkara atau yang mendorong terjadinya sesuatu kejadian itu di dalam suatu peristiwa. Setelah menganalisis kronologi musabab dalam artikel, terdapat banyak penanda wacana yang telah digunakan oleh penulis. Contoh yang pertama ialah ayat pada perenggan ketiga, iaitu ayat "Maka tibalah minggu suai kenal". Penulis menggunakan penanda wacana "maka" untuk menjelaskan bahawa disebabkan mahasiswa telah layak mengikuti program seni lukis, mahasiswa dapat mengikuti program Minggu Suai Kenal. Oleh itu, maka digunakan untuk menghubungkan ayat bagi menerangkan hasil sesuatu peristiwa. Secara keseluruhannya, penulis ingin menunjukkan suatu perkara akan berlaku selepas suatu kejadian. Bukan itu sahaja, penulis juga menggunakan penanda wacana tersebut pada permulaan ayat. Contoh yang kedua ialah pada ayat perenggan keempat, iaitu Minggu Pelonco akan dijadikan ruang untuk menguji ketabahan, keberanian dan kreativiti dalam menyelamatkan diri. Dan pada perenggan kelima, iaitu Inilah detik getir kerana kami akan berarak jalan kaki untuk menuju ke daerah pergunungan Kaliorang. Dalam ayat-ayat tersebut, penulis telah menggunakan penanda wacana untuk bagi menjelaskan tujuan terhadap suatu perkara yang dilakukan. Dalam ayat pada perenggan keempat, iaitu Minggu Pelonco juga dijadikan ruang untuk menguji ketabahan, keberanian dan kreativiti dalam menyelamatkan diri. Penulis menerangkan tujuan Minggu Pelonco adalah untuk menguji ketabahan, keberanian dan kreativiti melalui aktiviti yang dijalankan. Dalam ayat pada perenggan kelima, iaitu Inilah detik getir kerana kami akan berarak jalan kaki untuk menuju ke daerah pergunungan Kaliorang. Penulis menerangkan tujuan mahasiswa dan mahasiswi yang berarak jalan kaki adalah untuk menuju ke daerah pergunungan Kaliorang. Oleh itu, setiap ayat yang menggunakan penanda wacana untuk mestilah mempunyai tujuan atau matlamat yang ingin disampaikan dalam sesuatu perkara. Contoh yang ketiga ialah ayat pada perenggan kelima, iaitu oleh sebab acara di arena terbuka, para dosen pensyarah mula berundur ke bawah bangunan aula. Penulis telah menggunakan penanda wacana oleh sebab untuk menjelaskan punca suatu kejadian. Ini bermaksud kejadian di mana para dosen atau pensyarah yang mula berundur ke bawah bangunan aula adalah berpunca daripada arena yang telah terbuka. Penulis juga menggunakan penanda wacana oleh sebab pada perenggan ke-6 Penulis juga menggunakan penanda wacana oleh sebab pada permulaan ayat. Contoh yang keempat ialah ayat pada perenggan ke-6, iaitu Benarkah kerana letih lalu jatuh pingsan? Penulis menggunakan penanda wacana kerana untuk menerangkan kepada pembaca akibat letih, mahasiswa kemudiannya pingsan. Penulis menjelaskan punca berlakunya suatu kejadian, namun digunakan dalam bentuk ayat tanya.
Bukti yang boleh diketengahkan adalah wujudnya perkataan benarkah yang dikenali sebagai kata tanya. Contoh yang kelima ialah ayat pada perenggan ke-13 iaitu penulis senior menjadikan rumah sebagai sanggar atau galeri yang dapat dilawati agar karya seninya ditata dan dijual. Penulis menggunakan penanda wacana agar untuk menjelaskan kepada pembaca harapan penulis yang telah menjadikan rumah sentiasa ditata dan dijual. Begitulah harapan seorang sastrawan negara kepada para pembaca sekalian yang boleh dilihat pada ayat tersebut selepas penanda wacana agar. Kronologi yang kedua ialah kronologi tentangan. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, kronologi tentangan ialah sanggahan atau bantahan terhadap suatu perkara dalam suatu peristiwa. Contoh yang pertama ialah ayat pada perenggan ketiga iaitu jika hujan gerimis, baju pun basah tetapi kepala dilindungi oleh topi besar di kepala. Dan pada perenggan kelima iaitu saya masih mendengar laungan itu tetapi pandangan mata sudah kelabu. Penulis telah menggunakan penanda wacana tetapi pada kedua-dua ayat untuk membezakan suatu perkara. Misalnya pada ayat perenggan ketiga iaitu jika hujan gerimis baju pun basah tetapi kepala dilindungi oleh topi besar di kepala. Penulis membuat perbandingan antara baju yang telah basah dan kepala yang tidak basah kerana dilindungi oleh topi besar di mana kedua-dua peristiwa berlaku pada masa yang sama. Ayat pada perenggan kelima pula, saya masih mendengar laungan itu tetapi pandangan mata sudah kelabu. Penulis membandingkan antara pendengaran yang jelas dan penglihatan mahasiswa yang sudah kelabu di mana kedua-duanya telah berlaku pada masa yang sama. Contoh yang kedua ialah ayat pada perenggan ke-9 iaitu hal ini amat bertentangan dengan gerak tarik keraton yang menata gerak tubuh langsing dan luis. Penulis telah menggunakan penanda wacana hal ini amat bertentangan untuk menunjukkan sanggahan mahasiswa terhadap syarat kelayakan seorang penari yang sebenarnya kelayakan hanya diberikan kepada gerak tubuh yang langsing dan luis sahaja. Bagi kronologi yang seterusnya, saya akan serahkan kepada panel pertama kita iaitu Nurhayani Anisa untuk meneruskan sesi kita pada hari ini. Terima kasih kepada Cik Moderator. Saya akan teruskan dengan kronologi yang seterusnya, iaitu kronologi tambahan. Menurut Nik Safiah Karim dan rakan-rakan pada tahun 2008, kronologi tambahan ialah penghubung yang memberikan maklumat tambahan kepada sesuatu perkara yang diperkatakan sebelumnya. Setelah saya menganalisis artikel ini, terdapat banyak contoh kronologi tambahan. Contoh yang pertama yang boleh saya jelaskan ialah ayat pada perenggan ketiga iaitu perempuan berkemeja lengan pendek dan skirt putih paras lutut, dan perenggan ketujuh iaitu kelihatan sihat dan harus dimasukkan. Penulis menggunakan penanda wacana dan untuk menggabungkan dua perkara dalam satu topik yang sama. Penanda wacana dan boleh digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih perkara mengikut kesesuaian yang biasanya diletakkan di hujung ayat sebelum perkara yang terakhir. Contoh yang kedua ialah ayat dalam perenggan kelima iaitu menuju ke Jalan Solo lalu masuk ke simpang. Penulis menggunakan penanda wacana lalu untuk menjelaskan bahawa selepas mahasiswa menuju ke Jalan Solo, dia kemudiannya akan masuk ke simpang. Penanda wacana lalu biasanya digunakan untuk menerangkan tindakan yang dilakukan selepas suatu tindakan. Contoh yang ketiga ialah pada perenggan ke-9 iaitu malah sejak semester 1 tahun pertama saya terus memperoleh hadiah sketsa Kartini, dan ayat pada perenggan ke-10 iaitu
Malah dalam kuliah rasmi ini juga, penulis telah menggunakan penanda wacana malah dalam kedua-dua ayat untuk menjelaskan perkara tambahan bagi satu topik yang sama. Kronologi yang keempat ialah kronologi tempoh. Menurut Nik Safiah Karim dan rakan-rakan pada tahun 2008, kronologi tempoh ialah penanda penghubung yang menunjukkan urutan masa atau siri berlakunya sesuatu. Contoh yang pertama adalah ayat pada perenggan ke-6, iaitu esoknya saya gagahi juga ke kampus, dihantar dengan motosikal oleh Helfi, puteri sulung Ibu Kartika. Penulis menggunakan penanda wacana esoknya untuk menerangkan perkara yang berlaku pada keesokan harinya. Contoh yang kedua adalah ayat pada perenggan ke-7, iaitu kemudian pintu ditolak keras dan lampu bernyala. Saya tersengih melihat Raka yang terkebil-kebil memandang saya tenang di kerusi. Penulis menggunakan penanda wacana kemudian untuk menerangkan keadaan yang terjadi selepas sesuatu perkara berlaku. Contoh yang ketiga adalah ayat pada perenggan ke-10, iaitu pada masa itu Atin Wahyu Ningsih terpilih menjadi penari dengan profil baharu. Penulis menggunakan penanda wacana pada masa itu untuk menerangkan masa peristiwa itu berlaku. Contoh yang keempat adalah ayat pada perenggan ke-11, iaitu daripada 15 orang perempuan seangkata, akhirnya satu persatu entah hilang ke mana, kecuali Atin yang menyambung semester ulangan kala saya melangkah meninggalkan kampus asri. Penulis menggunakan penanda wacana akhirnya untuk menerangkan daripada 15 orang mahasiswi semuanya berhenti belajar di situ kecuali seorang sahaja. Itu sahaja penerangan saya. Saya akan serahkan semula kepada Cik Moderator. Terima kasih kepada Anissa di atas penerangan berkaitan penanda wacana yang cukup jelas. Kita akan teruskan dengan keutuhan wacana bagi artikel Hidup Mahasiswa Harus Berani karya Siti Zainud Ismail. Namun, saya akan serahkan semula kepada Anissa untuk menerangkan maksud keutuhan wacana. Terima kasih kepada Cik Moderator. Keutuhan wacana menurut Asma Haji Omar ialah keseluruhan pelahiran bahasa oleh penutur atau penulis yang menyumbang ke arah menjadikan pertuturan atau tulisan berkenaan sebagai sesuatu yang bermakna dalam komunikasi. Aminah Haji Sabran dan rakan-rakannya pada tahun 1987 menyatakan bahawa wacana yang baik dikenali sebagai keutuhan wacana. Keutuhan wacana terhasil apabila wujudnya susunan yang teratur dan berurutan dalam sesuatu wacana. Keutuhan wacana penting bagi menentukan sesuatu satuan itu dianggap sebagai wacana atau hanya merupakan kumpulan ayat yang tidak teratur. Keutuhan wacana antara bahagian wacana boleh dikategorikan kepada sebab tujuan, sebab hasil, sebab akibat, latar kesimpulan dan memperkuatkan isi. Bagi sebab tujuan, contohnya ialah umumnya pada awal sesi mereka mendaftar sama ada dalam bidang perniagaan, ekonomi atau sains teknologi. Mereka bakal menyambung usaha niaga keluarga kaya. Ayat ini bermaksud mereka pada awalnya mendaftar sama ada dalam bidang perniagaan, ekonomi atau sains teknologi dengan tujuan untuk menyambung perniagaan keluarga mereka. Bagi sebab hasil, contohnya kelengkapan yang berupa topi anyaman daripada berkas tampi bulat seakan-akan topi petani atau nelayan. Topi itu sesuai bagi menghindari cuaca panas atau hujan. Ayat ini menyatakan bahawa
Apabila kelengkapan iaitu topi anyaman itu dipakai, hasilnya akan melindungi pemakai daripada cuaca panas dan hujan. Seterusnya, bagi sebab akibat, contohnya kami berarak berjalan kaki ke arah Gunung Merapi, keringat basah sudah mengguyur. Tapak kaki sudah berdenyut, hampir melepasi kawasan kampus Gajah Mada. Ayat ini menunjukkan bahawa mereka berarak berjalan kaki ke arah Gunung Merapi dan akibat daripada perbuatan tersebut ialah mereka dibasahi peluh dan kaki mereka berdenyut kepenatan. Bagi latar kesimpulan, contohnya ialah maka tibalah Minggu Suai Kenal, disebut juga sebagai Minggu Pelonco. Ayat ini berlatarkan Minggu Suai Kenal. Jadi, kesimpulan yang boleh dibuat daripada contoh tersebut ialah Minggu Suai Kenal ini turut dikenali sebagai Minggu Pelonco. Bagi keutuhan wacana, antara bahagian wacana yang terakhir iaitu memperkuat isi. Contohnya, saya jelaskan, sejak zaman Kerajaan Melayu Melaka, bahasa kami sudah menyatu dengan bahasa dan dialek yang terlibat berdagang di Melaka. Cina Baba Nyonya dan India Chetty juga berbahasa Melayu. Isi dalam ayat ini ialah bahasa telah menyatukan semua bangsa dan ayat yang memperkuat isi tersebut ialah bangsa Cina Baba Nyonya dan India Chetty juga berbahasa Melayu. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada panel kita, Anissa, atas perkongsiannya sebentar tadi. Seterusnya, saya akan serahkan kepada panel kita yang seterusnya iaitu Aisyah untuk menjelaskan keutuhan wacana dengan lebih terperinci. Dipersilakan. Terima kasih kepada Cik Moderator sekali lagi. Keutuhan wacana dari segi konteks terbahagi kepada 3 iaitu kesatuan topik atau tajuk, hubungan sosial antara penutur dan pendengar serta laras bahasa. Yang pertama ialah kesatuan topik atau tajuk. Contoh yang telah kami perolehi dari artikel ialah pada perenggan ke-13 iaitu beliau juga lulusan Asri menjadi dosen sambilan. Karyanya memartabatkan roh Islam dengan garis kaligrafi bergaya garis bebas. Yang kedua ialah hubungan sosial antara penutur dan pendengar. Contoh dari ayat perenggan ke-13 iaitu apel dengan Pak Omar Khayyam boleh ya menemani beliau membaca cerpen dan novel di bawah pohon sena yang rendang di depan kampus kita. Alhamdulillah, bagus untuk menjadi sastrawan. Yang ketiga ialah laras bahasa. Laras bahasa mestilah mempunyai ciri-ciri yang tersendiri. Antaranya ialah menggunakan struktur ayat aktif dan pasif. Sebagai contoh, ayat pada perenggan ke-4 iaitu saya juga menyanyikan lagu negaraku menggunakan ayat aktif, manakala pada ayat perenggan ke-7 iaitu terdengar ketukan pintu tapi tidak saya pedulikan menggunakan ayat pasif. Selain itu, laras bahasa menggunakan bentuk dialog atau kata bual seperti dalam skrip drama. Contohnya dalam ayat pada perenggan ke-6 iaitu hoi, anak Malaysia jatuh pingsan tu. Seterusnya mempunyai imajan mental dengan menajamkan dan mendorong pembaca untuk mencari makna dan maksud perkataan tersebut. Contohnya perkataan luas, menyorot, enduk, sanggah, doh dan mengguyur. Akhir sekali, laras bahasa berfungsi menyampaikan pengalaman kepada pembaca. Contohnya, dalam artikel ini, penulis telah menceritakan pengalaman seorang mahasiswa yang melanjutkan pelajaran ke Indonesia untuk menjadi seorang sastrawan. Mahasiswa tersebut terpaksa mengharungi pelbagai cabaran bagi mencapai kejayaan dalam bidang yang diceburinya. Sekian sahaja daripada saya serahkan semula kepada Cik Moderator kita. Terima kasih kepada kedua-dua panel kita pada hari ini. Kesimpulannya, wacana mempunyai ciri-ciri yang tersendiri daripada 7 tahap ketekstualan iaitu tautan, runtutan, tujuan, penerimaan, maklumat, keadaan dan interteks.
Wacana bukan sekadar di peringkat ayat, malahan meliputi perenggan, bab dan buku. 7 ciri ketekstualan perlu dipenuhi untuk menghasilkan wacana yang baik, sama ada dalam penghasilan penulisan atau pengucapan. Wacana yang betul perlulah digunakan kerana kesalahan penggunaan wacana boleh menyebabkan kesalahan tata bahasa dan kesalahan ayat. Sekian daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.